Selamat pagi Denny. Okey, cikgu tunggu 1 minit lagi kawan-kawan anda. Baru kita akan mula terus. Okey. Okay, hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Okay, jadi memandangkan sekarang pun sudah pukul 8.03. Jadi cikgu just mula saja untuk kelas hari ini. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Okay, jadi dalam sini apa yang kita akan belajar dan apa yang benda yang penting, kandungan yang penting dalam bab ni. Okay, di sini kita boleh nampak dia katakan bahawa menghubung kaitkan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. Jadi dekat sini adalah tentang kepentingan pengambilan makanan yang khasiat. Jadi ini adalah bahagian yang satu, bahagian yang penting. Okay. Lepas tu, wajarkah kepentingan mengelak daripada mengambil makanan bahan yang boleh memudaratkan fetus? Jadi ini adalah tentang bahagian yang tentang apa yang tak boleh diambil semasa kehamilan. Okay. Lepas tu, mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding dengan susu formula. Itu adalah selepas anak itu, bayi itu telah dilahirkan. Yang keempat, menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita akan belajar dalam subtopik ini. Okay, jadi kita lihat. Mengapakah pengambilan nutrien wanita hamil berbeza dengan wanita yang tidak hamil? Anda telah mempelajari cara-cara fetus mendapat nutrien dan oksigen daripada ibunya dalam subtopik 4.4. Sebelum ni kita kan sudah belajar kan dia melalui mana? Masih ingat tak? Masih ingat? Melalui mana? Ini. Melalui tali pusat. Melalui tali pusat. Jadi dekat sini, wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Berkhasiat dan seimbang. Serta menjaga kesihatannya dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat.
keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi. Adalah lebih tinggi. Jadi ini adalah bahagian yang mereka mesti tahu. Jadi Raja 4.2 menunjukkan keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dalam sehari. Jadi kita lihat yang bawah ini, gambar raja ini. Okay, jadi kita boleh nampak apa dekat sini? Kita boleh nampak dekat sini dia karbohidrat. Karbohidrat yang diperlukan untuk wanita hamil dekat sini adalah 11,592 kilojoule. Wanita yang tak hamil adalah 9,450 joule. Jadi dekat sini kamu boleh nampak lah, apabila seorang wanita itu dia hamil, dia agak kuat makan. Selalu yang mungkin kita katakan dia agak kuat makan. Jadi lepas tu protein. Kalau kamu lihat dekat protein ni, itulah sebab selalunya orang dewasanya, orang tuanya, bila dia kata wanita yang hamil itu dia kena makan banyak apa? Banyak macam telur, ikan, daging. Itulah yang sangat penting untuk mereka yang hamil. Kalsium. Wanita hamil memerlukan 1,000 hingga 1,500 miligram kalsium. Wanita yang tidak hamil adalah 400 hingga 500 miligram saja. Kenapa perlu begitu banyak? Kerana adalah untuk pertumbuhan bagi tulang dengan gigi bagi fetus. Jadi ini adalah bahagian yang amat penting. Okay. Lepas tu vitamin A. Wanita yang hamil dia memerlukan 900 mikrogram. Bagi wanita yang tidak hamil memerlukan 750 mikrogram. Jadi di sini vitamin A pun sangat penting. Vitamin A pun sangat penting. Dalam mana makanan yang mempunyai vitamin A yang paling banyak adalah carrot, lobat merah. Lobat merah. Okay, lepas tu perum. Wanita hamil memerlukan 15 miligram. Wanita yang tidak hamil memerlukan 10 miligram. Apa itu perum? Perum itu adalah bahan yang utama untuk membina apa? Membina sel darah merah. Vitamin C. Wanita hamil memerlukan 500 miligram. Wanita tidak hamil memerlukan 30 miligram. Jadi dekat sini ini adalah 6 yang paling penting. Yang paling penting untuk wanita apabila mereka hamil. Jadi kenapa? Kerana ini adalah yang memerlukan yang dia akan lebih banyak sikit daripada yang lain. Jadi ini adalah 6 nutrien yang amat penting. Okay. Jadi kita lihat muka surat yang seterusnya. Gizi, wanita hamil perlu seimbang dan mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, perum dan serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan bayi. Raja 4.21 menerangkan kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Jadi kita lihat yang baris ini dulu. Serat. Apa itu serat? Contohnya adalah biji ring, sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Kenapa? Kerana wanita yang hamil itu mereka agak senang apa? Senang mengalami sembelit.
Kenapa? Kerana kandungan dia itu, petus dia itu akan menekan usus, menyebabkan pergerakan dalam usus tu tidak sangat lancar. Jadi kalau ada serat yang cukup, dia memudahkan untuk berak lah. Ferum. Apa yang sumber dalam ferum? Ya, contohnya dekat sini adalah hati, daging merah dan ikan. Hati, daging merah dan ikan. Hati adalah seperti hati bagi lembu lah. Itu adalah paling banyak ferum. Daging dekat sini lebih, daging merah ini lebih kepada daging lembu, daging kambing. Okay. Kalau yang ayam tu, dia bukan dikenali sebagai daging merah. Lepas tu ikan. Ikan juga ada banyak ferum. Apa fungsinya? Pembentukan hemoglobin sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada menghadapi anemia. Anemia adalah sejenis penyakit kekurangan sel darah merah. Ya? Lepas tu yang ketiga, karbohidrat dan lemak. Contohnya adalah nasi, roti, mentega dan keju. Fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah untuk membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Ini sebenarnya adalah sangat penting untuk wanita yang hamil. Adalah untuk ibu lah. Kenapa? Kerana mereka mengandung, mereka memerlukan tenaga yang lebih untuk bergerak. Lepas tu kita lihat yang baris yang kedua ini. Vitamin C. Contohnya buah-buahan citrus. Buah-buahan citrus. Apa itu buah-buahan citrus? Macam orange, macam lemon. Semua ini adalah buah-buahan citrus. Yang macam orange yang warna, yang dekat tempatan kita punya orange yang warna hijau itu kan. Kulit warna hijau itu kan. Itu juga. Jambu batu, kubis dan tomato. Fungsinya adalah untuk mengehatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Jadi dekat sini kita kena tahulah kulit kita baik tak baik itu memang ada berkaitan tentang pengambilan vitamin C apabila ibu kita mengandung kita. Tapi dekat sini bukan semua masalah kulit adalah disebabkan vitamin C tidak cukup apabila ibu anda mengandung anda. Mungkin ada disebabkan masalah yang lain juga. Lepas tu yang kelima di sini asid folik. Asid folik contoh makanannya adalah brokoli, bayam dan kacang tanah. Apa fungsinya? Penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Jadi ini adalah sangat penting. Apabila dia tentang saraf, sistem saraf ni dia memang tidak lari daripada otak kita. Jadi makanan ini adalah sangat-sangat penting untuk perkembangan sistem saraf bagi fetus. Yang keenam, protein. Contohnya ayam, daging. Daging dekat sini memang tak kiranya daging putih ke ataupun daging merah. Daging merah tadi itu adalah khas lah. Dia adalah untuk apa? Untuk ferum. Fungsi bagi protein adalah kepentingan untuk pertumbuhan sel-sel baharu dalam fetus. Jadi pertumbuhan sel-sel baharu dalam fetus itu adalah sangat-sangat laju. Jadi mereka memerlukan banyak protein. Yang ketujuh ini kalsium dan fosforus. Contohnya adalah ikan bilis, keju dan susu. Fungsi bagi kalsium dengan fosforus adalah untuk apa? Untuk pembentukan
tulang petus yang sehat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Jadi ketika sini adalah sangat penting untuk seorang wanita yang berhamil untuk mengambil kalsium dan fosforus yang sepatutnya. Kenapa? Kerana kalau tidak, dia akan mengambil wanita daripada badan wanita yang hamil itu. Jadi akan menyebabkan tulang dengan gigi wanita yang hamil itu lebih cepat repuk nanti. Jadi di sini kamu boleh nampak ada 7 dekat sini yang penting. Okay? Kalau kamu baca di sini sebenarnya ada 9. Kerana karbohidrat dan lemak dia gabung sebagai satu kumpulan dan kalsium dan fosforus digabungkan sebagai satu kumpulan lagi. Jadi selain daripada 7 kumpulan ini, nutrien-nutrien yang lain juga adalah sangat penting. Hanya kelebihannya yang dia diperlukan oleh wanita hamil itu tidak sebanyak yang 7 kumpulan ini ya. Murid-murid, kamu kena ambil perhatian untuk yang ini ya. Okay, lepas tu kita tengok muka surat yang seterusnya. Okay, wanita yang hamil juga tidak harus merokok, mengambil alkohol dan dadah. Kesan pengambilan rokok, minuman beralkohol dan dadah bagi wanita hamil diterangkan di dalam jadual 4.4. Mari kita tengok dahulu. Okay, kalau bagi yang mengambil rokok, apa kesan dia? Bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil. Risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan terencak akal dan cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan peramatan. Apa itu maksudnya peramatan? Adalah dilahir awal lah. Sebenarnya dia kena sampai 10 bulan. Tapi dia dilahirkan pada bulan ke-7, ke-8. Itu disebutkan sebagai dilahirkan peramatan. Keguguran fetus mungkin berlaku. Ini adalah kalau seorang wanita yang berhamil dia berrokok. Okay, kalau macam mana kalau dia yang ada ambil minuman beralkohol. Jadi tapi dekat sini minuman beralkohol ini adalah bermaksudnya dia minum agak banyak lah. Kalau yang ambil sikit punya itu adalah kalau untuk menjaga kesihatan, itu lain cerita. Okay, bayi berkemungkinan menghadapi sindrom alkohol fetus. Okay, kedua, fetus berkemungkinan terencak. Terencak ini macam terencak akal lah. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Bukan lemah, adalah musnah. Sebenarnya ini akan menjadikan fetus tu ataupun bayi yang dilahirkan itu dia sangat lemah dan mungkin akan meninggal. Okay, lepas tu yang terakhir, dadah. Kalau bagi ibu yang berhamil ini mengambil dadah, fetusnya berkemungkinan cacat. Sebenarnya untuk pengambilan tiga bahan ini, rokok, minuman beralkohol dan dadah ini bukan sahaja semasa menghamil. Sebenarnya bagi sebelum menghamil juga adalah sangat penting. Kenapa? Kerana benda ini untuk kita semua dari sekolah rendah kita telah belajar. Ini semua akan memudaratkan kesihatan. Fikirkan semua anda. Kalau seseorang ibu yang tidak ada kesihatan yang baik, macam mana dia dapat melahirkan seorang anak yang baik? Tapi di sini
kita bukan sahaja menunjukkan kepada seorang wanita saja. Sebagai seorang lelaki pun sama. Bayangkan kalau lelaki yang tidak sihat, macam mana dia akan menghasilkan sperma yang sihat. Kalau sperma pun tidak sihat, macam mana anak yang dilahirkan itu akan sihat. Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang kita mesti tahu. Jadi murid-murid sekalian, kalau boleh, jangan merokok. Kalau boleh, jangan minum minuman yang beralkohol yang banyak. Dan kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti jangan sentuh dada. Benda ini tak ada istilah cuba. Kalau cuba, bermaksudnya sudah ambil lah. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, eksplorasi sains. Eksplorasi sains. Ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom alkohol fetus akan dilahirkan dengan berat badan yang kecil. Ukuran pada kepala bersaiz kecil. Terencak akal. Rupa paras yang cacat. Jadi, murid-murid ini adalah bahagian yang kamu boleh nampaknya dia sangat tak baik kepada seorang bayi. Okay? Cabaran minda. Mengapa menjalani ujian X-ray tidak baik untuk wanita yang mengandung? Kerana X-ray dekat sini dia akan membunuh sel. Jadi bagi bayi itu ataupun fetus tu memang sangat tidak baik. Jadi bagi sesiapa, lain kali terutamanya wanita, apabila kamu mengandung, kamu sudah tahu kamu mengandung ataupun kamu syaki kamu mengandung, X-ray, ujian X-ray ni kamu mesti elakkan. Selain yang tidak dapat dielakkan punya. Kalau tidak, mesti dielakkan. Lepas tu, tibalah dengan bayi. Apa kepentingan susu ibu? Apa kepentingan susu ibu? Bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan perjal. Bayi hanya bergantung kepada susu sebagai sumber nutrien mereka. Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Jadi susu ibu memang adalah makanan yang boleh dikatakan semula jadi kepada seorang bayi yang baru dilahirkan. Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. Hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Biasanya kalau kamu ada dengar lah, bayi yang meminum susu ibu, dia tidak berak. Dia tidak berak. Kenapa tidak berak? Kerana semua susu ibu itu telah diserap oleh badan dia. Dia ada kencing lah. Tapi kalau untuk susu formula, dia ada. Tapi ini adalah lihat kepada individu yang berbeza lah. Kepada keadaan yang berbeza. Okay? Lepas tu kita lihat. Wanita hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Jadi kamu boleh nampaklah ibu kamu apabila dia mengandung, terutamanya adik-adik kamu itu, dia memang sangat berhati-hati dan menjaga. Oleh itu setengah ibu harus memastikan bayi berada di dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi. Apa bahan-bahan yang
yang akan memudaratkan kesihatan. Macam alkohol, rokok, dengan apa? Dengan dadah. Jadi itu adalah bahagian yang kita kena tahulah. Jadi selain daripada sendiri ambil rokok, kalau ada orang di sekeliling yang merokok itu juga akan memudaratkan kesihatan ibu dengan fetus dan bayi. Jadi itu adalah juga bahagian yang kita kena menjaga. Okay. Jadi untuk dalam buku test kita sudah selesai dan sekarang cikgu nak kamu buka buku kerja kamu. Buku kerja kamu muka surat 50. Muka surat 50. Kita cikgu akan sepintas dengan kamu dan nanti kamu boleh buat latihan. Kamu boleh buat latihan kamu. Okay? Jadi di sini soalan pertama, lengkapkan jadual dengan nutrien yang diperlukan oleh ibu mengandung untuk kesihatan diri dan fetus yang sihat. Okay, jadi dekat sini untuk perkembangan sistem saraf yang sempurna pada fetus. Mana yang sangat penting untuk perkembangan sistem saraf? Asid kan? Asid folik kan tadi kata. Okay, yang B. Untuk membina sel darah merah untuk mengambil oksigen ke fetus. Ialah forum. Untuk menguat tulang dan gigi fetus. Adalah apa? Adalah kalsium dengan fosforus. Untuk membina tisu fetus. Itu adalah protein. Okay. Lepas tu, mengapakah anda berfikir bahawa seorang ibu mengandung perlu mengelakkan daripada pengambilan alkohol, dadah dan ubat tertentu bagi dan merokok? Kenapa? Untuk mengelakkan apa? Untuk mengelakkan kecacatan. Untuk mengelakkan kecacatan embrio atau fetus. Okay? Untuk mengelakkan kecacatan embrio atau fetus. Okay, lepas tu yang ketiga. Baca pertuturan seorang doktor dengan seorang ibu mengandung di bawah. Dekat sini, saya mencadang untuk memberi susu formula kepada anak selepas melahir. Tapi doktor kata, banyak kelebihan menyusu berbanding susu formula. Antaranya adalah apa? Jadi dekat sini cikgu tidak ajarlah. Kamu sendiri tik lah mana yang betul. Jadi ada apa masalah? Jadi dekat sini kita akan habislah untuk PTPR untuk hari ini. Okay, anda jangan tinggal dahulu. Anda jangan tinggal dahulu. Cikgu nak ambil kehadiran anda dahulu.